Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 23 Disember. Pembinaan Jalan Tubis di Kampung Bunan Gegar memberi nafas lega kepada peladang kelapa sawit di kampung itu yang menantikan akses yang sempurna sejak sekian lama. Menurut Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Martin Ben, jalan sejauh 1 kilometer itu yang kini dalam pembinaan dijangka siap pada April tahun depan. Pembinaan yang menelan kos keseluruhan RM500,000 itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 50 peladang kelapa sawit. Ialah kita harap dengan adanya projek jalan pertanian ni, hasil-hasil pertanian boleh dikeluarkan dengan lebih efisien lah, lebih efisien, mengurangkan kos petani-petani kita. Bercakap kepada RTM di Kampung Bunan Gegar, kerajaan katanya akan terus berusaha meningkatkan kemampuan fizikal dan fasiliti di kawasan-kawasan luar bandar seperti itu. Beliau sebelum itu turut menyaksikan jualan murah bersempena Christmas di Dewan Kampung berkenaan. Dalam jualan murah itu, beliau menjangkakan lebih 4,000 penduduk kampung tidak melepaskan peluang untuk membeli barangan dapur bagi menyambut Hari Natal pada Ahad ini. Beliau dalam program itu turut menyumbang RM15,000 sebagai subsidi bantuan kepada pembelian penduduk. Beberapa cadangan penambahbaikan akan dibuat bagi pengoperasian pos sempadan di Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Sungai Tujuh Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin memaklumkan demikian susulan aduan orang ramai yang terpaksa menunggu giliran lebih kurang 2 jam untuk melepasi pos sempadan berkenaan. Datuk Seri Lee menjelaskan antara cadangan tersebut adalah penambahan kaunter, laluan kenderaan masuk, meningkatkan jumlah petugas serta kemudahan untuk memudahkan pelawat. Because there is a problem here, the design here. That's why this morning in our discussion, there's a need to extend the Sungai Tujuh here to increase the number of, and also the floor, the traffic flow. You see, because we have 8 counters, when they go out, they all go towards one lane. And that costs also. So there's a need to also change the layout. Datuk Seri Lee berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat daripada pihak ICQS Sungai Tujuh Miri. Jelas beliau lagi, giliran yang panjang di pos tersebut adalah bermusim, berikutan cuti sekolah, hujung minggu serta perayaan Christmas yang menjelang tiba menyebabkan jumlah pelawat memasuki pos sempadan itu meningkat. Selain daripada itu, keadaan ini juga berikutan perubahan polisi negara Brunei apabila mengenakan bayaran untuk sebuah kenderaan yang berkuat kuasa pada 12 Disember lalu. Berbanding sebelum ini, bayaran adalah mengikut jumlah orang dalam sebuah kenderaan. Peningkatan itu telah meningkat sebanyak 50% sejak 1 Disember lepas dengan purata kenderaan yang masuk adalah sekitar 2 ke 4 ribu sehari. After receiving this feedback from our visitors of travellers coming to Sungai Tujuh, I have also called up the Director of Immigration, person in the matter. I also took up the customary hearing on how they can increase the number of counters to facilitate so that we can clear their entry here much faster. So we heard from immigration reporting, they put up the maximum counter, 10 counters. Pos sempadan di ICQS Sungai Tujuh Miri telah beroperasi kira-kira 15 tahun sejak tahun 2008. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak memulakan operasi perayaan Hari Christmas 2022 semalam. Menurut Pengarah JPJ Negeri Norizan Jili, pelaksanaan op bersepadu kali ini turut mendapat kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Imigresen.
JPJ juga katanya memfokuskan kepada tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas ke atas 9 kesalahan utama termasuk memandu melebihi had laju, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, memotong di garisan berkembar dan membawa lebih muatan. Kita melakukan operasi JPJ, kempen Keselamatan Jalan Raya yang kita adakan bermula daripada hari ini sehingga 29 Disember. Dan fokus kita lebih kepada menjamin keselamatan pengguna jalan raya, terutama di stesen bas, di mana kita tahu ramai orang balik kampung sebenarnya Christmas dan juga sebenarnya sekolah tengah berjalan sekarang. Beliau ditemui media selepas mengadakan operasi penguatkuasaan perayaan Hari Christmas 2022 di Terminal Kuching Central. Operasi ini menekankan aktiviti advokasi dan penguatkuasaan termasuk pemeriksaan bas di 3 terminal bas iaitu Kuching, Sibu dan Miri. Ia termasuk kaedah penyamaran sebagai penumpang bas ekspres, pemantauan lokasi tumpuan sepanjang lebuh raya, pelaksanaan perception of obeying coach secara rondaan, pemantauan lokasi kerap berlaku nahas jalan raya. Berdasarkan data daripada PDRM, statistik nahas jalan raya setakat September tahun ini berbanding dengan tahun lepas merekodkan peningkatan daripada 15,836 kepada 15,947 iaitu sebanyak 0.70%. Manakala kemalangan maut meningkat daripada 208 kepada 248 kes bagi tempoh yang sama. Polis Sarawak berjaya menangkap 54 individu termasuk 4 warga asing yang terlibat dalam aktiviti perjudian dan pertaruhan kejohanan bola sepak Piala Dunia Qatar dalam operasi Soga 9 yang dilancarkan di seluruh negeri bermula 19 November hingga semalam. Pesuruhjaya Polis CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata antara yang ditangkap adalah 12 orang wanita yang turut bertindak sebagai buki dan panter. Dalam sidang media di Kuching, beliau berkata hasil daripada tangkapan tersebut, polis membuat rampasan bernilai hampir RM50,000 termasuk wang tunai berjumlah RM6,744. Turut dirampas 47 unit telefon pintar dan 4 unit komputer. Menurut Datuk Muhammad Azman lagi, sebanyak 43 kertas siasatan dibuka dan disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dengan 17 kes telah dituduh di mahkamah, manakala yang lainnya masih dalam siasatan. Di serbuan-serbuan yang telah jalankan di daerah-daerah di IPK 5 serbuan, oleh IPK di Kuching 5, di Padawan 5, Miri 4, Sibu ada 3, Bintulu ada 11 dan lain-lain daerah 1. Terdahulu beliau memberitahu Op Soga 9 yang dilaksanakan di seluruh negeri itu bertujuan mencegah dan membantras kegiatan catiti taruh tanpa lesen sah sepanjang kejohanan berkenaan berlangsung. Selain daripada itu, ia juga bertujuan menangkap sindiket mahupun individu yang terlibat dalam aktiviti berkenaan dan seterusnya mendakwa mereka di mahkamah di bawah Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azman memberitahu bersempena sambutan perayaan Hari Christmas dan sambutan Tahun Baharu 2023, polis akan menjalankan op bersepadu cegah jenayah mulai Sabtu ini hingga 1 Januari depan. Ia antara lain bertujuan memerangi jenayah di semua daerah, terutama kes-kes samun tepi jalan, pecah rumah dan lain-lain kes kecurian yang menjadi tumpuan utama bagi mewujudkan persepsi rasa selamat terhadap masyarakat. Masyarakat Limbang dinasihati agar membuat pembelian barang keperluan harian terutamanya telur ayam dilakukan secara bijak amnya pada musim perayaan Christmas yang bakal tiba. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bahagian Limbang, Pulnama Tarah menegaskan perkara sedemikian agar bekalan telur di bahagian tersebut sentiasa mencukupi untuk pengguna lain. Ujarnya, bekalan telur ayam di daerah tersebut dijamin mencukupi sekiranya pengguna atau masyarakat membuat pembelian secara berhemah.
Purnama juga memaklumkan pada ketika ini, kemasukan bekalan telur ke daerah itu dibuat 2 kali seminggu dengan bekalan sebanyak 4,500 papan seminggu bagi daerah Limbang dan 3,500 papan bagi daerah Lawas. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di pejabatnya di Limbang. Dalam pada itu, beliau turut memberi amaran tegas kepada semua peniaga agar tidak memanipulasi harga telur dan harga barang kawalan. Terdahulu, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada beberapa orang pengamal media di Limbang. Selamat Hari Natal kepada semua penganut dan pengamal agama Kristian di negeri Sarawak. To wish you a very merry, happy Christmas. So this year, Christmas brings unity. Christmas brings hope. And in the spirit of giving, we give one another ourselves, our time and our prayers. Selamat menyambut Hari Christmas. Selamat Hari Christmas 给seluruh rakyat Malaysia. 祝圣诞节快乐，新年快乐。 Selamat menyambut Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. To friends and families, wherever they are, Merry Christmas and may you have a joyful and prosperous Christmas this year and enjoy your time with your family. Merry Christmas to all the Sarawak people to remain healthy and connected to their family, sibling and everyone. We wish all the people all over the world, especially here in Malaysia, all the best and Merry Christmas. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 23 Disember. Saudara, jangan lupa saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2022 esok bermula pukul 9 malam secara langsung di TV2 dan juga Sarawak FM. Ramai-ramai kita saksikan 6 peserta yang bakal merebut gelaran Bintang Kecil 2022. Jumpa anda di sana. Salam perpaduan. Assalamualaikum.